Saya memilih ikan tilapia karena ikan tilapia adalah salah satu spesies ikan yang membantu ternak dan boleh hidup dengan jangka masa yang lama dengan kondisi air yang kurang baik. Terusnya husbandry practice, yaitu di mana kita perlu menjaga dan memastikan ikan kita itu mencapai size pasaran. Hanya kita perlu pemakanan lah, yaitu pemberian makanan yang berkualiti tinggi kepada ikan dan sesuai dengan keperluan ikan. Terusnya kualiti air, di mana kita perlu menjaga pH, amonia, nitrit dan sebagainya untuk memastikan kadar oksigen dalam kolam itu tidak rendah lah, dan sekiranya rendah boleh menyebabkan ikan mati. Seterusnya mengawal kepadatan stok dalam ikan, yaitu dengan macam baru-baru ini kita di kolam Sosyukri kita kurangkan kuantiti ikan dalam kolam Sosyuk, dengan selepas itu kita asingkan ikan mengikut size. Sekiranya kita tidak dapat kawal kepadatan stok dalam kolam ini, ikan boleh menyebabkan ikan stres dan mendapat penyakit. Terdapat dua cara penuaian ikan tilapia, yaitu yang pertama penuaian separuh dan yang kedua ialah penuaian keseluruhan. Bagi penuaian keseluruhan, kita perlu mengelakkan daripada memberikan ikan makanan selama 2 hari sebelum hari penuaian untuk mengelakkan ikan daripada mengalami stres yang berpotensi untuk mendapatkan penyakit. Selepas itu, kita perlu memastikan paras air dalam kolam pada paras yang rendah untuk memastikan proses penangkapan ikan ataupun penuaian menjadi mudah. Semasa hari penuaian, kita perlu menggunakan jaring yang halus untuk menuai ikan, untuk mengelakkan daripada ikan mendapat kecederaan. Selain itu, alternatif lain juga yang boleh digunakan untuk menuai ikan ialah menggunakan pump air untuk memudahkan proses penuaian. Selepas ikan ditangkap, kita perlu menggunakan besen yang berisikan air dan ikan tersebut dimasukkan ke dalam besen yang punya air untuk mencuci ikan yang mempunyai kotoran dan lendir. Selepas ikan dicuci dengan air yang bersih, ikan tersebut perlulah dimasukkan ke dalam bekas yang sesuai dan juga dimasukkan ais yang bersih untuk memastikan kesegaran ikan dan untuk membunuh bakteria. Harga borong merupakan harga yang dikenakan kepada peruncit ataupun pemborong yang membeli barang dengan kuantiti yang banyak. Kebiasaannya harga yang mereka dapati adalah lebih rendah karena tiada keuntungan tambahan yang dikenakan kepada pembeli yang terakhir. Kos ladang ialah harga yang dikenakan kepada pelatang atau petani. Hal ini harga yang dikenakan adalah lebih rendah karena kos pengangkutan tidak termasuk dan harga pemasaran. Namun harga yang dikenakan juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Seterusnya marketing strategi, yaitu dengan memastikan produk ikan kita tuh berkualiti lah. Pertama sekali kita perlu tengok kualiti produk ikan kita tuh, yaitu dengan menekankan seperti macam tadilah kita perlu bagi makanan yang berkualiti, dia punya ikan tuh tidak stres, dan kita perlu selalu memantau kesehatan ikan tuh lah bagi menjamin untuk jaminan ikan kita tuh berkualiti dan segar.
Seterusnya pengesahan dan pensijilan, yaitu kalau di Malaysia sijilnya MyGap, yaitu untuk supaya kita punya pengguna itu yakin dengan kita yang kita ini mematuhi peraturan lah, mematuhi piawaian kelestarian. Okey, sebagai contohnya tadi MyGap lah. Dengan cara pensijilan ini kita dapat memastikan ikan kita tuh selamat dan berkualiti tinggi. Sasaran penjualan kami ialah supermarket dan restoran. Ini dapat memudahkan supermarket tersebut dapat bekalan ikan yang mencukupi dan besar kepada pelanggan. Supermarket ialah salah satu sasaran penjualan kerana supermarket ialah salah satu tumpuan orang ramai untuk membeli barangan rumah dan lain-lain. Dengan harga yang berpotensi, kami dapat menjamin ikan yang dijual di supermarket dapat dibeli oleh pelanggan.